Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Pengiran Muhammad Daniel Akmal daripada UiTM Cawangan Sarawak, Kampus 1, belajar dalam bidang HSN 113 Futsal. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kefahaman saya terhadap rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melambangkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Terdapat 5 prinsip dalam rukun negara yang perlu dijiwai oleh setiap rakyat Malaysia, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan persekutuan memerintahkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan yang lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan, dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan atau perihal agama adalah dilarang sama sekali. Prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Selaras dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai raja, mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri dan yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertua Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Prinsip keempat rukun negara adalah kedaulatan undang-undang. Keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Selain itu, kebebasan asasi juga terjamin bagi semua warga negara Malaysia. Undang-undang negara yang berasaskan perlembagaan perlu diterima dan dipertahankan kedaulatannya. Tanpa adanya undang-undang, maka negara tidak dapat mencapai keamanan dan kestabilan. Menerusi kewujudan undang-undang juga, ianya akan menjamin kehidupan anggota masyarakat agar dapat hidup dalam suasana yang teratur dan selamat tanpa sebarang bentuk kekacauan. Akhir sekali, prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Ianya bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Kesimpulannya, rukun negara bukanlah sekadar prinsip yang hanya dilafazkan dengan ikrar, tetapi ianya menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya. Justru, mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum, serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.